السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على النهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi Masjid Fadil Ustaz Ridwan, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin, Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke masjid tuan-tuan pada malam ni. Dan kesempatan saya baru semalam duduk di Kota Baru, ziarah kilang yang buat produk kami. Dan hari ni saya datang ke bumi Terengganu ni sebenarnya nak bawa mertua berjalan je. Jadi Abadin kata bagi peluang sikit kita kuliah lah insya-Allah. Dan saya orang Kuantan, duduk di Baluk, Kuantan Pahang. Orang Baluk cakap Terengganu dah tuan-tuan. Dan keturunan saya pun memang datang daripada Belada Selak. Tok Said belah Belada tu lah. Jadi moyang saya datang ke Baluk, kawasan Baluk tu. Dan kita kenal Baluk ni pun cakap Terengganu dah. Orang panggil this is Patah Timur lah, cakap Patah Timur. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekitar masa yang diperuntukkan selepas Isyak ni, kita bicarakan tentang hadis Nabi SAW. Dan saya mukaddimahkan kuliah tazkirah yang sebentar ni dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ila akhir ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan kami pasti akan menguji kamu, yakni orang Islam, dengan sedikit daripada perasaan takut, lapar, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Dan bagilah berita gembira kepada orang yang sabar, yang mana orang yang ditimpa kepada mereka musibah, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah musibah itu datang, dan kepada Allah juga musibah itu akan kembali. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dalam suasana masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19. Virus yang tak nampak di mata, kena tengok pakai mikroskop baru boleh nampak makhluk tu. Makhluk siwa Allah, makhluk selain daripada Allah semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jundun min jununillah, tentera daripada tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita belajar betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar satu makhluk yang Allah cipta, kita mampu ke habis tuan-tuan sekalian? Tak boleh nak lawan. Amerika dengan kuasa besar yang dia ada, dengan bala tentera yang paling hebat di bumi, antara China, Amerika, Rusia, Perancis, Amerika masih lagi tepat pertama dengan jumlah bala tenteranya yang ramai, dengan kekuatan peralatan cukup hebat, canggih. Sampai Donald Trump, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, waktu COVID-19 muncul, dia kata beres, tak ada masalah. Amerika beres sebab ada The Avengers. Kena Avengers, Spiderman, Superman, dia lagi Cicak Man tu Malaysia. Mujur kita ni tak tiru style Donald Trump yang berasa sombong, angkuh. Dia kata dia boleh bereskan dengan sekejap. Kita dah ada vaksin, tak siapa lagi ada vaksin dah, punya sombong cakap. Sama seperti mana yang berlaku kepada Namrus laknatullahi alaih, dengan bala tenteranya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka kekuasaan, kerajaan yang cukup hebat. Dia pernah berjidal dan berdebat dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Apa debatan dia? Allah sebut dalam suratul Baqarah. Tak, ketika mana Nabi Allah Ibrahim menyebut kepada Namrus, Tuhanku
boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Kata Namrus, amba pun boleh. Amba boleh hidupkan orang. Namrud bukan orang Terengganu, bukan Patah Timur, orang belah sana, Babylon, belah Iraq sana. Aku boleh hidupkan, aku boleh matikan. Ni kita belajar belaka lah. Mufassirin menyebut dia mengambil tawanan dua orang, satu dia bunuh, satu dia bebaskan. Dia kata, lihat wahai Ibrahim, yang aku bunuh aku telah matikan dia, yang aku bebas itu yang aku telah hidupkan dia. Punya cerdik pada otak dia mati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Tuhanku boleh mengeluarkan matahari daripada sebelah timur, cemuak mari matahari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Senyap, sunyi, sepi, menunduk, malu. Namrus alaihissalam, dia tak boleh buat seperti mana Allah Subhanahu wa taala boleh buat. Kedebelnya Namrud sampai tahap dia nak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala sebab dia bangga bala tentera dia cukup kuat. Allah hantar gajah ke tuan-tuan? Tak. Allah hantar kuda ke nak apukan mereka? Tak. Dinosaur ke? Tak juga. Lalat ke? Tak. Allah hantar nyamuk. Nyamuk yang mana mari ni menyerang seluruh tentera dia, termasuklah kepada Namrud tu sendiri, masuk dalam hidung dia, pergi ke kepala dia, sampai dia kata kepada panglima dia, tolong ketuk kepala aku, ketuk, sebab terasa sakit yang amat sangat. Dia mati disebabkan itu, tuan sekalian. Maka Allah hantar kepada kita namanya corona. Walaupun orang kata dalam buku Iqra tu ada dah corona ni, maknanya pengarang tu tahu dah akan muncul corona fi zamana, pada zaman apa nak istilah dia guna. Dah apa tuan-tuan rujuk balik Iqra 1. Orang Melayu percaya terus, dia kata ni hebat ni, dah takwil dah. Jak dulu takwil dah corona. Tak. Fi zamana fasada, gitulah. Pada zaman fasada, pada zaman rosak. Betul lah, zaman kita ni zaman kerosakan, akhir zaman. Munculnya virus yang kita tak nampak. Sampai tahap nak pergi masjid kena pakai mask, nak pergi mana kena pakai mask. Macam kita mask rider Kabuto dah. Kita ni macam Allah SWT, sampai pintu masjid henshin bertukar pakai mask. Tak. Orang kalau zaman dulu pergi mahkamah, wartawan mari ambil gambar, dia ni gembira pergi zaman corona ni. Sebab apa? Memang pakai mask, tak perlu nak nunduk pandangan dah. Punya kita rasa takut dan gerun kepada makhluk ini. Ada juga orang yang berkata zaman dulu awal-awal kita kena PKP, dia kata buat apa takut pada makhluk, buat apa takut pada makhluk, kena takut pada Allah, jom kita berkumpul. Ni orang tak erti. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, Allah uji kita macam tu. Minal khauf, ketakutan kita ni. Ingat tak 13 Mac bila awal-awal diperintahkan PKP, perintah kawalan pergerakan. Perut ni nak keluar takut, tentera ada, polis ada, Jepang ada, macam-macam ada. Nak pergi mana tuan? Nak pergi depan tu pun tanya, saya duduk sini, marah kita. Dah tentera tu mana tahu kita duduk sini. Bersungguh cek, boleh keluar seorang, boleh keluar satu ketua keluarga. Kita rasa bumi disempitkan, bisnes tak jalan, pekerjaan habis, jawatan hilang. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah sebut dalam surah Al-Mulk, yang tuan-tuan dan saya kena baca sama-sama Al-Mulk. Nabi nak sangat Al-Mulk ni berada dalam dada umat Islam. Dia maksudnya dihafal semua. Dan bacalah surah ni. Allah Subhanahu wa taala kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk uji kamu. Allah jadikan maut, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk ujimu, hei manusia. Ayyukum ahsanu amala, yang mana terbaik amalan untuk kamu, yang kamu buat. Yang ni kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala daripada pengajian sebelum ni. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang sabar, Allah kata allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu sifat orang beriman. Kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah benda apa kena, walaupun sekecil jarum menyocok jari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkataan ni mudah kita sebut waktu dengar orang mati, dengar orang sakit, kita tak sebut inna lillahi.
Dengar kereta hilang, kita sebut innalillah. Kita sebut waktu mana? Waktu mati. Sedangkan mati salah satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka hadirin mati Allah, kita sekarang berada dalam suasana PKP ke saya lagi? Ke B? PKPP. Masjid dibuka seluah-luahnya, tapi ada syarat dia. Jarak sosial. Jarak antara kita 1 meter lagi. Nak kena cek suhu, nak kena tulis nama. Tapi masjid dia telah dibuka oleh orang ramai. Tapi masalah yang berlaku pula pada kita macam Allah Subhanahu Wa Taala zaman PKP, kita duk mengadu, bapa dak buka pintu masjid, bapa surah sini panggil bapa kan, ke why bapa kan, tiba-tiba sini why pula. Kenapa tak buka pintu masjid? Marah kita. Tapi bayangkan tuan-tuan, masjid seumpama itulah. Cuma bezanya bila kita duduk jarak ni macam ramai pula orang. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita duduk jarak-jarak? Dia dekat-dekat. Tak ramai. Dekat saya duduk di Ipoh. Orang Kuantan duduk di Ipoh. Dah 14 tahun duduk di Ipoh. Masjid sana, kawasan saya ni nak semayang, mula-mula 12 orang je. Kalau Ipoh lah 12 orang. Tok Bila, Tok Siok, yang tu lah, geng-geng tu lah semayang. Kemudian besar sikit 40 orang. 40 orang, jawatan kuasa mesti ambil geng dia dulu. Tu wajib ada jawatan kuasa. Tu apa? Suku tak mari. Suku je mari. 2/3 tak mari. Allah SWT. Sebab takut dengan corona. Luah lagi boleh 120 orang. Luah lagi boleh seluas ruang solat. Di luar tak boleh, dalam boleh. Waktu tu ramai orang mari, tuan-tuan, macam Allah SWT bersungguh mari. Tuan-tuan sekalian, learning dibukakan pula. Di sebelah sana boleh, di sebelah sini boleh. Dia buat alasan pula tak nak mari. Dia kata tak apalah, minggu lepas saya mari dah, minggu ni kamu pula bagi. Dia buat gitu pula. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Ni yang berlaku pada zaman kita. Maka hadirin macam Allah SWT, itu mukaddimah saya pada malam ni. Kita bukan nak tajuk corona, kita tajuk lain insya-Allah. Baik, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak baca satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abi Hurairah nama betul dia Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang kawan ataupun bersahabat. Apa makna sahabat? Sahabat ni orang yang sentiasa mulazamah dengan kita. Gimana jumpa berdua, memang dia sama. Kalau ni mungkin tak nampak, tapi selalu WhatsApp, selalu telefon, selalulah berselfie, berwelfie dan sebagainya. Tak, kontak. Itu nama sahabat. Kalau jumpa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan berhubung pun sama 3 tahun, 4 tahun sekali, jangan tebang panggil dia sahabat saya ni. Bilalah jumpa 4 tahun dulu, tu bukan sahabat Allah SWT. Sahabat kontak dia sentiasa. Dan sahabat Rasulullah, kalau seorang pergi jumpa Nabi Muhammad, balik mari pula sahabat lain. Dia sentiasa mulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abi Hurairah ataupun Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardah. Dia bersahabat dengan Nabi 3 tahun. Lepas 3 tahun Nabi wafat. Maknanya dia masuk Islam waktu Nabi berada di kota Madinatul Munawwarah. Tak, dia masuk Islam. Ada riwayat kata masuk Islam waktu perang Khaybar. Itu tak jadi masalah. Nak sebutnya dia bersahabat dengan Nabi 3 tahun. Tapi ittifaq para ulama menyebut Abu Hurairah ataupun Sayyidina Abi Hurairah lah antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah, dia mengatakan bahawa orang Ansar sibuk dengan kebun-kebun dia. Orang Muhajirin sibuk dengan bisnes mereka. Aku sibuk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku tahu apa yang orang lain tak tahu. Satu hujah dia. Yang kedua dia kata, sebab apa aku paling ingat hadis Rasulullah? Sebab Nabi pernah doakan aku dengan beberapa doa. Antara doa Rasulullah, ya Allah kuatkan ingatan Abi Hurairah. Ya Allah jadikan Abu Hurairah ni orang tengok dia, orang suka kat dia. Ya Allah kayakan Abu Hurairah. Banyak doa Nabi kepada Sayyidina Abi Hurairah. Sebab apa tuan sekalian? Sebab rapatnya dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta Nabi bagi. Bahkan Nabi pernah tawarkan kepada para sahabat, "Mu nak apa?" Sayyidina Hamzalah radhiyallahu anhu, dia minta nak duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tawarkan macam tu,
nak tawar kepada sahabat Nabi, Hanzalah bangun, bingkas. Dia kata, aku ya Rasulullah nak minta duduk dekat denganmu. Ketika tu Nabi doa, ia dapat kepada Sayyidina Hanzalah. Waktu tu bangun pula sahabat yang lain, ya Rasulullah, hamba pun nak juga yang sama. Maka jawab Rasulullah, kamu telah didahului oleh Hanzalah radhiyallahu anhu wa arda. Maksudnya tuan-tuan sekalian, setiap para sahabat ni dia ada keistimewaan masing-masing di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut para ulama, Sayyidina Abu Hurairah antara sahabat Nabi yang paling dibenci oleh puak-puak Syiah yang zindik ni lah. Syiah yang zindik, yang keluar daripada milah Islam ini, yang keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa dia benci kepada Sayyidina Abu Hurairah? Sebab dia kata Sayyidina Abu Hurairah ni waktu pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajah, waktu Sayyidina Ali jadi Perdana Menteri, dia pernah menawarkan satu jawatan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Jawatan dia sebagai gubernur Madinah. Waktu itu Sayyidina Abu Hurairah menolak jawatan tersebut. Tetapi ketika mana Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menjawab jawatan sebagai Amirul Mukminin, selepas Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan ibn Ali naik menjadi Perdana Menteri Amirul Mukminin 6 tahun. 6 bulan, minta maaf, 6 bulan. Selepas tu Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu meletakkan jawatan, dia menyerahkan jawatan dia kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni sahabat Nabi juga. Semua ni sahabat Rasulullah. Ketika tu Sayyidina Muawiyah menawarkan jawatan gubernur kepada Sayyidina Abu Hurairah. Ketika tu Abu Hurairah menerima jawatan tersebut. Maka kata puak-puak Syiah, itu sebab kami benci kepada Abu Hurairah. Satu hadis pun kami tidak akan percaya kalau datang daripada jalur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Tu sebab tu tuan sekalian, Sayyidina Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi yang paling susah pada zaman Rasulullah. Mengikut riwayat, saya pernah mengarang sebuah buku, tajuknya 7 golongan mulia di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita nak baca pada malam. Antara manakib yang kita nakal daripada para ulama, dia menyebut sampai tahap teruknya, susahnya Abu Hurairah, sampai tahap dia sawan sebab lapar. Tuan-tuan pernah jumpa orang sawan sebab lapar? Kira kat tangan seorang, siapa pernah jumpa? Dia sawan sebab lapar. Siapa sawan lapar dia? Tak jumpa kan? Kita sawan sebab dia penyakit sawan tu ada. Nah, biasanya lapar yang amat sangat, sehingga kan para sahabat ada riwayatkan terpaksa tekan kepala dia pakai kaki tekan. Bila tanya pada dia, apa mu jadi gini ni, bak gelepar ni? Dia kata, sebab aku lapar yang amat sangat. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah antara sahabat Nabi yang kaya raya. Bukan sebab dia gila dunia, tak. Nabi tak pernah larang orang cinta dunia. Cinta dunia maksudnya erti kata mencari dunia. Tapi Nabi larang letak dunia dalam hati dia. Sayyidina Hurairah jadi jutawan yang cukup hebat. Dan para ulama sirah menyebut selepas kewafatan Rasulullah, majoriti hampir 98% para sahabat Nabi semuanya jutawan belaka. Tuan-tuan rujuklah kitab sirah. Tak, belajar sirah Rasulullah, sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang tak kaya yang boleh kita sebut nama dia, Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu wa arda. Tu memang terkenal, seorang sahabat Nabi yang ikut Rasulullah sebiji macam Nabi buat. Itu sahabat Nabi yang tak ikut dan tak nak kekayaan. Dan Sayyidina Abu Hurairah walaupun dia kaya, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada Allah. Ada 2-3 pandangan. Yang pertama, dia mengatakan dia beristighfar kepada Allah 1000 kali sehari. Tuan-tuan sekalian, 1000 kali sehari. Kita berkali sehari, lepas sembahyang 3 kali astagfirullah, tu pun pendek aja, astagfirullah, 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 5 kali, 15 kali, kira banyak tu. Habis dah dosa kita, kira dah. Pada sahabat Nabi 1000 kali sehari. Ada riwayat mengatakan hamba dia ataupun khadam dia, Sayyidina Abu Hurairah ni ada 2 pandangan. Ada yang mengatakan dia mengumpul kerikil. Kerikil yang panggil mana? Batu, anak-anak batu. Dalam karung dia tu, dia letak 1000 biji anak batu. Dia akan istighfar, dia ambil, dia letak luar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis kat dalam ni, khadam dia akan ambil balik, letak balik dalam bekas. Ada riwayat mengatakan 1000 biji kurma. Kurma tu biji dia buat jadikan macam tasbih untuk menghitung berapa banyak dia beristighfar. Dan ada pandangan mengatakan Abu Hurairah menyebut
aku beristighfar kepada Allah sebanyak mana dosa yang aku buat. Tuan-tuan, sahabat Nabi buat dosa macam kita ke? Tak. Kita celak mata sampai tutup mata, banyak dosa kita buat. Dosa yang langsung, dosa kering, dosa basah yang banyak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut tentang Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat mengatakan dia meninggal tahun 45 Hijrah, ada riwayat kata 46, ada kata 47, itu tak jadi masalah. Yang penting Sayyidina Abu Hurairah telah wafat dan dialah sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Sab'atun, ada 7 golongan. 7 ni kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ni, tidak tertentu kepada kalimah 7 saja, tapi Nabi khususkan kat sini ada 7 orang ataupun 7 golongan kita boleh sebut. Yuzilluhumullah fi zillihi, ay fi zilli arsyih. Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka ini di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar kitab tauhid, makhluk apa yang Allah cipta dulu, ada 2 pandangan ulama. Yang pertama kata qalam, pena. Yang kedua kata arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Arasy Allah besar mana? Allahu a'lam. Kalau tuan baca kitab tafsir surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, kita sunat kalau kita baca sabbihisma rabbikal a'la, sunat kita sebut subhana rabbiyal a'la. Sama ada tok imam yang baca ataupun kita sendiri baca dalam sembahyang atau baca Quran, kita sebut dalam kitab At-Tibyan, bukan kita sebut, Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan, antara kalimah dalam Quran, ayat yang perlu kita sebut kalau dia kata tasbih, kita kena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sabbihisma rabbikal a'la. Sebut apa tuan-tuan? Subhana rabbiyal a'la. Jangan kuat sangat, sekadar kita dengar cukup. Tapi kalau kita baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, cukup memadai, dapat pahala, kata ulama. Baik, dalam tafsiran subhana rabbiyal a'la ni, sabbihisma rabbikal a'la, ada menceritakan kisah arasy Allah Subhanahu wa taala. Besar mana arasy Allah? Tuan-tuan, saya bagi homework, jangan dengar saja, kena buat kerja rumah. Balik nanti cuba cari tafsir Al-A'la, surah Al-A'la ni, tengok kisah bagaimana satu malaikat yang Allah perintahkan dia, bukan Allah perintah, dia minta izin dengan Allah untuk ukur arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rujuk balik, saya tak nak cerita yang tu sebab panjang, masa kita sangat limited. Kita tubu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, Nabi kata, ada 7 golongan manusia, 7 individu yang duduk di mahsyar Allah satu masa nanti. Kita akan pergi ke mahsyar. Bila? Allahu a'lam. Kita hidup atas muka dunia ni antara 60-70 umur kita. Baina 60 a'mar ummati, baina 60 wa 70 kata Rasulullah. Umur umatku antara 60-70. 60-70. Nah, tuan-tuan makan suplemen ke, minum benda-benda ke, jogging hari-hari ke, biasanya umur umat Rasulullah 60-70. Lebih daripada tu, orang Terengganu kata subsidiyun tambah tanwin, subsidi tambah tanwin, subsidiyun minallah, subsidi daripada Allah. Tuan-tuan ada 70 sini, beware, jaga-jaga. Dan yang kita tak 70, jangan kata sedap aku baru 20, 50 tahun lagi bah, lambat, belum tentu. Hari ini anak kepada juara Qari Negeri Pahang, Datuk Faizul, meninggal hari ni, umur muda lagi, belasan tahun, accident, meninggal hari Jumaat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ngapa Quran lagi, meninggal pula hari yang mulia. Dengan cara meninggal kita tak kisah, cuma nak sebutnya, muda bukan jaminan kita hidup lama, tak jamin. Tua bukan jaminan kita mati, tapi confirm mati, tak kira muda, tak kira tua, confirm. Apa bukti dia? Hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu anhu wa ardah, hadis riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah juga disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Syekh Idris Al-Marbawi menakalkan hadis tersebut. Bagaimana umat manusia ni, lahir kita ni tuan-tuan sekalian, hamba ke tuan-tuan ke, lahir kita ni, bersama kita ni ada 99 jalan untuk mati.
99 jalan untuk kita mati. Kita selamat kod darah tinggi, kita makan obat darah tinggi, paling mahal sekali. Kita selamat, mungkin kita tak mati dengan sebab darah tinggi. Kita kecil manis, kita makan obat kecil manis, tak makan gula, makan kulit roti je, minum air sikit, minum ni sikit sangat, mungkin kita tak mati sebab kecil manis. Kecil orang, mungkin tak juga. Itu bukan dalam hadis Nabi SAW. Nak sebutnya tuan-tuan sekalian, 98 jalan kita boleh elak untuk kita tak mati. Ada satu jalan yang akan menyebabkan kita mati, tuan-tuan sekalian. Ayah saya mati sebab tu. Apa dia, tuan-tuan? Tua. Mati sebab sakit tua nama dia. Ayah saya mati umur 74 tahun. 74 tahun. Mak saya mati umur 45 tahun. Tahun 1998. Waktu kegawatan ekonomi, mak saya meninggal tahun 98. Tok saya, ayah kepada mak saya, meninggal 2 tahun lepas, 2018. 20 tahun selepas mak saya meninggal, baru tok saya mati. Opah saya 4 tahun sebelum tu. Maksudnya Allah ada bagi subsidi, ada yang Allah bagi cukup-cukup je, ada yang tak cukup langsung Allah bagi, tapi kita tetap akan mati. Bila kita mati, kita masuk satu alam namanya alam barzakh. Mana barzakh? Al-hajizu baina syai'ain, pendinding antara dua keadaan, alam dunia, alam akhirat. Kita duduk dalam alam barzakh. Berapa orang duduk ni? Seorang-seorang, farda, seorang-seorang. Jadi Allah tanya pada kita, ainal mafar, mu nak lari kat mana? Nak lari kat mana? Dalam hospital spesialis, tak boleh lari. Hospital besar Kuala Terengganu, tak boleh lari. Nak makan ubat banyak sangat, tak boleh lari. Mati, mari jumpa kita. Ainal mafar, nak lari ke mana? Walau kunta fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada dalam tembok yang cukup kukuh, tetap malakul maut akan datang kepada kita, tuan sekalian. Bila kita pergi ke alam barzakh, satu lagi alam yang lain, maka kata Buya Yahya hafizahullah ta'ala, ulama besar di pesantren Al-Bahjah di Indonesia, dia kata kalau kita duduk di alam rahim, alam dunia lebih gede. Gede ni lebih besar daripada alam rahim. Bila kita duduk alam dunia, nak pergi ke alam barzakh, kita rasa alam dunia besar dah. Kata Buya Yahya, alam barzakh lebih gede, lebih besar daripada alam dunia lagi. Kita nampak alam barzakh tu sepi, tu kubur kita nampak, tuan-tuan. Alam lain dah. Adakah alam barzakh ni waktu kita masuk kubur je? Kata ulama, tak. Mati je, terus kita masuk untuk alam namanya barzakh. Barzakh. Saya pernah waktu persembahan mimbar akhir Pencetus Ummah 2015, tajuk saya barzakh, alam barzakh. Kena 3 minit persembahan, macam-macam nak cakap, tak boleh masuk. Mati Allah pecah. Nak rikahkan macam mana, nak bagi orang faham tentang alam barzakh. Lepas tu kata Buya Yahya hafizahullah ta'ala, kalaulah dia kata alam barzakh itu gede. Kalau kita gede ni orang gelenya. Gede ni maknanya besar. Dia kata alam akhirat tu lagi besar lagi. Maka kita akan pergi lepas alam barzakh. Kata Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau selamat dalam ni, selepas tu akan lebih mudah lagi. Kita doakan semua kita, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Allah permudahkan kita di alam barzakh satu masa nanti. Amin, Allahumma amin. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk namanya alam akhirat. Syekh Idris Al-Marbawi sebut dalam kitabnya Bahrul Mazi pada jilid ke-17 dan 18 tentang akhirat. Tajuk khusus bab tu akhirat saja. Dia kata di alam mahsyar tu sendiri menjadi azab kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Leni tuan-tuan, orang derhaka pada Allah, dia tak segan silu langsung dah, tuan-tuan sekalian. Zaman hamba duduk di Balok dulu tu, zaman saya kecil-kecil, bukan tak ada orang buat maksiat, zaman Nabi pun ada. Saya nak sebut maksiat zaman dulu dengan maksiat zaman leni. Orang leni tak ada maruah langsung untuk mereka melakukan maksiat terang-terang, menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, aku nak takut apa? 2-3 hari ni kecoh isu pondang. Saya panggil poknya, bukan maknya. Mak ni orang puan, kita panggil maknya, orang dia poknya.
Orang lelaki yang renovate tubuh jadi perempuan. Dulu dia pernah dah pergi umrah, tak pakai tudung lituk, tak pakai purdah, hebat, doa menangis depan Kaabah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak komen. Balik menangis-nangis bila mana orang kecam dia. Menangis, geng hebat dia juga menangis. Kenapa kecam saya? Saya nak pergi ibadah pada Allah kat sana. Allah bukan milik korang, milik saya juga. Macam-macam disebut. Masa PKP tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala PKPP ni, oh keluar pula video duk pakai bikini bottom, joget tuan-tuan, macam Allah. Dah usah tengok, dah muata apa-apa. Kita tengok ah. Orang teks saja, tolong Ustaz, tolong tegur, tolong tegur. Maksiat. Siapa tahu kawan dia yang baru ni 2 kali taubat. Kali pertama taubat, geng-geng bawa pergi ceramah terus. Ni pantang sebenarnya. Tuan-tuan cukup kena jaga ni. Bila orang baru berubah, jangan jemput terus mari ceramah. Ni terus jemput mari ceramah. Orang baru nak berubah, ngaji pun tak lagi. Kita kata tolong cerita sikit pengalaman berubah. Baru 2 hari berubah, ceramah terus kita bagi. Faham ke tak faham ni? Bukan marah, nasihat. Biar bertenang dulu. Macam Ali Ekspedisi, lama dah taubat dia, kembali kepada fitrah. Kita jemput dia. Abang Syamsul Rau-Rau, lama dah tinggal alam gelap, mari alam cerah. Kita jemput dia. Ni baru 3 hari taubat, mari jemput dulu. Tolong bagi sikit, cerita sikit pengalaman berubah. Dia berubah sekali, kemudian dia U-turn balik. Masa PKP baru ni drop bisnes dia, berubah balik. Sebab drop. Tuan-tuan kena ingat, artis, saya bukan artis, nak pergi ke hala sana tak jadi. Orang ada figure ni, figure ni orang ada nama. Cara mereka nak create keuntungan, sama ada dia buat isu, dia akan untung. Sama ada dia buat maksiat, dia akan untung. Dia bertaubat, dia akan untung. Baru ni PKP jatuh bisnes, bertaubat, U-turn, buang habis ni, buang habis, buang habis. Yang dah yang dah dia apa, natang apa nama tu buahnya, buang dah, lepas dah dada tuan-tuan macam Allah, pergi umrah. Baru ni keluar pula dia buat lagi. Dia kata sekarang tinggal 30% je tubuh asal, 30% je tinggal tubuh asal, 70% jadi puang dah. Dia cocok nak buat ni, lesung pipik cocok baru ni, bekak cobong muka. Tak apa lah, ikutmu lah, up to you. Kita tegur dah, nasihat dah. Tapi dia kata untuk nampak cantik, dia guna cantik bukan cantik, cantik. Nak nampak cantik tak apa, dia keluarkan berapa tuan-tuan, sebab dia kaya sangat, 1 ke 2 juta untuk tubuh dia ubah. 1 ke 2 juta ringgit bukan rupiah. Kita pun support perniagaan dia. Saya sebut cara live, Abadin ada live, masjid ada live. Tuan-tuan tolong berhentilah support. Tolong google sikit ni produk siapa ni. Kalau dia punya, tolong berhenti sekejap sampai dia sedar balik. Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Firaun ganang sangat ni, tak dengar cakap. Allah perintah Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun pergi jumpa Firaun, cakap lembut dengan dia. Jadi tak jadi? Tak jadi. Makin sombong, makin angkuh. Allah uji penduduk Mesir. Allah hantar belalang, Allah hantar katak, Allah hantar tufan, Allah hantar kutu, macam-macam Allah hantar taufan, ribut. Dia pergi jumpa Nabi Musa. Musa, doa pada Tuhanmu lah. Kalau habis semua taufan ni, kami akan beriman kepada kamu. Dia kencing Nabi Musa tuan-tuan. Allah hantar kutu bukan besar kita tu, bapak kutu mari. Doa lagi kepada Nabi Allah Musa, minta tolong. Nabi Musa tak minta kepada Allah hilangkan, tak, dia tak degih langsung. Makin derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Nabi Musa menyebut kepada Allah, wahai Allah, kamu telah berikan kepada Musa dan menteri-menteri dia kekuasaan dan harta yang banyak, menyebabkan dia menyesatkan manusia daripada jalan. Wahai Allah, tolong tarik balik. Itu permintaan Nabi Allah Musa AS. Kita bukan nak nyanyi orang tuan-tuan sekalian.
Tapi jika mereka telah menjadikan sanna sunnatan sayyi'ah, dia telah membuat satu jalan yang buruk, maka kita kena halang betul-betul, setuntah-tuntahnya mereka ni. Sebab mereka menyebarkan perkara ideologi ni, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sikit banyak. Musim PKP ni saja saya menegur beberapa figure. Ada figure yang mana keluar dengan pasangan dia, pasangan yang tak kahwin. Bila kita tegur dia, dia kata apa? Ustaz, PU Said, kami beri kepada Ustaz 10,000. Tengok dia punya pelinya saya, tuan-tuan sekalian. Saya buat bisnes juga. Dia kata kita tegur dia tu sebab nak tarik penyokong dia mari sokong kita dan bisnes kita naik. Itu pemikiran artis sekarang. Tuan-tuan kena sedar. Dia fikir kita ni macam dia. Saya tegur dia, tolong kahwin lah. Dia kata PKP ni ustaz fikirlah macam mana nak kahwin. Susah nak kahwin. Kenapa kita tegur dia? Sebab cara hidup dia macam suami isteri sangat dah. Peluk sana, peluk sini, cium sana, cium sini. Kita tegur yang ni. Apa cabar dia? Saya bagi ustaz RM10,000. Kahwinkan saya hari ni, bukan esok, bukan minggu depan. Hari ni saya bagi RM10,000. Tengok dia hina kita. Satu lagi saya tawarkan kepada ustaz, review produk ustaz seumur hidup saya. Oh, hangkuh tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala jawapan dia. Saya tak tahu dia kahwin ke tak ni masa ni. PKP yang ketat tu habis dah. Tak tahu dia kahwin ke tak. Inilah keadaan yang berlaku sekarang, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebut tentang mahsyar, jauh kita lari tu, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mahsyar tu sendiri. Tapi kita nak sebut amalan kita di dunia akan berkait rapat dengan kehidupan kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doa kepada Allah, moga-moga kita terjadi di kalangan golongan yang ada 7 ini, insya-Allah. Yang pertama, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada 10 minit lagi. Nabi kata yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni, ulama muhaddisin membahaskan hadis ni seperti mana Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah Fathul Bari Sahihul Bukhari, disebut bahawa pemimpin ialah orang yang menerima ataupun menanggung amanah, sama ada sekecil-kecilnya ataupun sebesar-besarnya. Itu sebab dalam hadis lain Nabi kata, ala, ketahuilah, kullukum ra'in, setiap kamu ni adalah pemimpin, dan setiap kita akan ditanya apa yang kita pimpin, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu imam sebagai imam, ketua. Dalam kampung kita ada ketua kampung, ada tok ngulu, ada adun, ada ahli parlimen, ada menteri, ada esko, ada menteri besar. Semua ni Allah akan tanya belaka. Seorang ulama, dia bertemu dengan Harun Ar-Rashid, Khalifah Harun Ar-Rashid. Banyak cerita orang buat, orientalis buat Harun Ar-Rashid ni seorang pemimpin yang gila kuasa. Tapi sebenarnya kata ulama, Khalifah Harun Ar-Rashid antara khalifah yang rapat dengan para ulama. Itu penting untuk Allah SWT. Pemimpin dia kena rapat dengan orang, nasihat dia betul-betul. Dia ketika mana dia berada di Arafah, dia menyebut, dia tengok ramai ni umat dia datang. Arafah ni tempat berhimpun ramai, cuma tahun ni tak ramai orang. Rakyat tempatan saja boleh buat haji. Mereka menanggunglah taklif yang Allah berikan kepada kita, mereka tanggung kat sana. Tanggung maksudnya fardu kefarduan mereka tolong angkat daripada kita, sebab kita tak boleh nak pergi. Jangan tebang pergi tuan-tuan Allah SWT, sebab kita rasa hebat sangat kita ni, nak pergi juga pakai sindiket. Jangan tuan-tuan, merana kita. Nah, dia kata, dia tanya kepada ulama yang ada sebelah dia. Nah, antara persoalan yang ulama ni sebut kepada khalifah, dia kata, wahai tuanku, sebanyak mana yang tuanku nampak rakyat tuanku ni, setiap seorang akan dipersoalkan oleh Allah terhadap tuanku di akhirat Allah SWT nanti. Saya ulang sekali lagi, tuan sekalian. Tuan-tuan yang berminat sangat nak jadi pemimpin ni, walaupun tak layak, nak juga lobby biar aku jadi pemimpin, dengar betul-betul. Setiap yang berada bawah kita ni, setiap seorang Allah akan persoal. Kita ni amanah ke tak amanah? Khianat ke betul dalam pentadbiran? Allah akan tanya
Tu sebab Nabi pernah tolak Sayyidina Abi Zar Al-Ghifari minta jawatan. Dia kata, kamu tak mampu wahai Abi Zar, sebab ni amanah yang cukup hebat. Tak mampu. Jangan kita bangga dapat jawatan. Hebat aku dapat jawatan. Tak. Ingat, Allah akan persoal satu persatu. Khalifah Harun Ar-Rasyid nangis selok. Dia bukan senyum, nangis selok. Ada seorang khalifah, dia buat istana yang besar. Dia buat istana besar, dia panggil orang ramai datang rumah dia, buat perasmian istana. Mari ulama, mari pemimpin setempat, mari rakyat, mari. Tiba-tiba ada seorang ulama ni, khalifah tanya pada dia, what do you think? Apa pandangan? Yang tu saya tahu 2-3 patah bahasa Inggeris, yang lain tak tahu. Apa pandanganmu tentang istana aku ni? Ma ra'yuka, apa pandanganmu an qasri, tentang istana Baitul ni? Kalau kita kaki kipah, kemah apa? Kemah keming. Pitu kemah ni, padahal renyok pitu tapi kemah belaka. Sebab apa? Ada sesuatu kita nak. Yang ni tuan-tuan kena terajang awal. Allah SWT memang rosak kita. Dia kata apa? In kana min malika. Ni dengar dia kata, kalau ni daripada harta tuanku, fa anta musrifun, kamu seorang pemboros, dan Allah tak suka orang yang boros. Tuan-tuan, kalau kita kena gitu depan orang, macam mana kita nak rasa? Kita ni orang besar ni, kena sound direct depan, gamaknya kita terkajang keluar pada rumah. Khalifah tu tak marah. Khalifah tu kata, lagi, kamu cakap lagi. Wa in kana min mali ghairika, kalau ni daripada harta bukan hartamu, fa anta zalimun, kamu seorang yang zalim. Allah tak suka orang zalim. Nangis khalifah ni mati Allah Subhanahu wa taala. Tengok kenapa? Kehebatan yang ada. Dia tahu apa yang dia buat ni bukan kerana dunia, ada sebab yang Allah Subhanahu wa taala lantik kita jadi jawatan tertentu. Maka tuan-tuan kena ingat. Dan masuk juga kalau kita yang besar-besar lah, kita dalam keluarga kita cukup kita cerita yang tu. Keluarga kita macam mana? Kita tadbir keluarga sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Sejauh mana kita mentarbiah keluarga kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya musim PKP ni orang duk main perli. Suami jadi tok imam, dan anak jadi tok imam, tok bila, isteri jadi makmum dan sebagainya. Sebenarnya tu saya sebut tadi, dalam proses ujian yang Allah beri kepada kita ni, ada benda yang Allah nak buat. Salah satunya tuan-tuan macam Allah, ramai suami dah boleh baca Fatihah dengan betul. Ramai suami telah hafal surah-surah ayat lazim. Ni semuanya tokoh-tokoh yang kita keluarkan, ya Allah keluarkan daripada ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan kita harap biarlah COVID ni cepat hilang, terhindar daripada dunia ni, insya-Allah. Yang tu yang pertama. Kita cepat sikit tuan-tuan sekalian. Pemimpin yang adil nombor 1, Allah letak bawah arasy Allah. Saya dalam buku saya letak satu cerita Khalifah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajma'in. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni satu hari datang seorang wanita tua nak mengadu, nak ambil peruntukan untuk nikahkan anak dia. Nikahkan anak dia, minta peruntukan daripada Baitul Mal. Zaman dulu. Tak. Dia mari rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Waktu tu Khalifah sedang cedok air daripada telaga. Dia tak kenal Khalifah sebab zaman tu RTM tak ada, TV3, Twitter tak ada lagi. Tak kenal. Dia tak kenal yang tengah akak air tu Khalifah. Dia kata, kalau bahasa kita awang, Khalifah ada tak? Ada dia kata. Kata Umar Aziz, ada. Masuk makcik, masuk. Terima kasih ya. Bila dia selesai akak air tu, dia pergi masuk pejabat dia. Jadi bila dia bertembung dengan makcik duduk dalam pejabat dia, office dia, dia pun pergi jumpa makcik tadi. Dia kata, makcik ada masalah apa? Dia kata, aku tak mau jumpa awang, aku tak mau jumpa mu, aku nak jumpa Khalifah. Dia kata, saya lah Khalifah. Biar betul, dia kata, betul lah saya lah Khalifah. Apa makcik nak? Dia kata, makcik nak peruntukan. Tengok, saya nak bayangkan kepada Allah SWT betapa kalau orang memahami kedudukan dia itu bukan untuk bermewah-mewah, untuk menjadi seorang yang masyhur, untuk menjadi seorang yang kaya raya, tolak tepi nombor 1 mati Allah SWT. Siapa tak hak dia kata mati Allah, aku pernah jumpa macam. Samalah seperti mana moyangnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama juga.
cerita yang hampir sama. Baik, yang kedua tentang Allah Subhanahu wa taala, wa syabun nasha fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam ibadah kebaktian kepada Allah. Ni ditujukan kepada kita semua. Latih anak-anak kita ataupun anak-anak muda ramai malam ni. Ramai orang muda daripada orang tak apa nak muda. Nak. Orang muda yang membangun besar dia, membesar dia ni dalam ibadah kebaktian kepada Allah. Allah bagi berita gembira kita duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala di satu masa nanti. Nak cerita panjang. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang di sini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar, hadis 7 golongan ni 5 termasuk perempuan, 2 tak termasuk perempuan. Yang tak termasuk kata Imam Ibn Hajar, iaitu pemerintah paling tinggi, imam yang paling tinggi, perempuan tak layak. Menjadi Perdana Menteri, perempuan tak layak. Menteri besar, perempuan tak layak. Sebab perempuan ni dia punya emosi mengatasi akal dia. Betul tak betul tuan-tuan sekalian? Assalamualaikum, betul ke tak betul? Perempuan ni emosi je lebih. Tu sebab hak talak ni ada pada jantan, ada lelaki, tak ada pada orang perempuan. Kita balik lambat, kita ustaz biasa balik lambat, orang bagi makan, tak makan orang kata sombong. Balik lewat dia kata ni abang mesti ada cawangan ni, dia kata. Cepat emo dia cepat. Dia tak ada cawangan. Saya setia pada awak seorang je. Check handset ni. Malam-malam kita duduk bangun 2 pagi, tengok bercahaya muka dia. Kita ingat kuat amalan dia, rupanya handset kita dia buka, check WhatsApp ni. Ada tak orang lain WhatsApp kita? Apa? Emosi. Kalau orang puan ada jawatan talak, hak talak tu pada dia, hari-hari kita kena cerah. Balik lambat, saya cerai kat abang, talak satu. Cerah saja. Satu. Yang kedua, hak untuk mari ke rumah Allah, kata Imam Ibn Hajar, perempuan tidaklah seperti mana orang lelaki. Orang lelaki kena semayang di masjid. Tapi sebab ramai orang lelaki ni solehah sangat, di semayang rumah. Solehah lelaki. Tak maaf, bukan sini, tempat lain. Semayang mana lelaki mu? Rumah. Dia kan solehah. Orang perempuan afdal semayang di rumah. Tapi kalau ada pengajian, marilah ke masjid. Orang lelaki afdal mari ke masjid. Tak ada pengajian ke, ada pengajian ke, mari ke masjid semayang. Kecuali darurat macam PKP ni, tak apa, tak mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh faham 2 yang tidak termasuk kata Imam Ibn Hajar. Kemudian tuan-tuan Allah terakhir sekali lah. Yang lain tuan-tuan minta asatizah lain lah. Sambung hadis ni. Dia kata wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hati berpaut rapat dengan masjid. Kata ulama, bila mari semayang maghrib contohnya, dia tertunggu-tunggu untuk solat isyak. Mari solat isyak, tunggu pula untuk subuh. Orang macam ni kata Nabi SAW, kalau kamu lihat seorang yang ulang alik rumah masjid, masjid rumah 5 kali sehari, saksikanlah keimanan yang ada pada dia. Bahkan Allah sebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya senya orang makmurkan masjid Allah, mereka itulah orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka kita harap tuan-tuan Allah, 3 golongan ini termasuklah kita salah seorang. Tinggal baki 4, jemput pula tahun depan insya-Allah disambung pula 4 yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kalau hamba terkasar bahasa, tersilap bicara, tuan-tuan tak faham bahasa yang saya gunakan. Boleh tanya pula lepas ni siapa-siapa untuk translate balik apa yang saya sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadilah kita di kalangan orang yang menegur kesilapan, kebejatan, kemungkaran yang berlaku dan mengajak orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadikan negara kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab salah satu punca Allah turunkan bala kepada kita sebab ramainya orang alim ataupun orang yang tahu, dia tak berani nak menegur sebab sesuatu yang dia jaga demi kemaslahatan diri dia, tidak bukan maslahat orang lain. Jadi hamba sekadar itu saja. Mohon maaf kalau terkasar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.